Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Korang dah tengok belum? Ejen Ali musim 3 episod 2, Misi Boleh. Okay, harap-harap korang dah tengok. Sebab video ni, Abang nak buat spoiler review untuk episod 2 tu. Abang akan nak bincangkan semua perkara yang Abang rasa menarik untuk episod ni. Okay, jadi kalau belum tonton lagi, pergi tonton dulu Ejen Ali musim 3 episod 2 tu. Pergi tonton dulu. Lepas tu baru datang balik ke video ni, dan baru kita boleh bincang. Okay, kita boleh bincang pasal mungkin benda-benda yang korang tak nampak, ataupun kita bincang pasal teori abang tentang benda-benda yang mungkin akan berlaku di masa hadapan. Tapi sebelum kita buat semua tu, abang nak pesan dulu, subscribe. Okay, kalau korang belum subscribe ke channel Seafood Day ni, subscribe ianya percuma. Okay, seriously percuma. Tekan je butang merah tu, pum, and then dah siap, dah subscribe dah. Kita tekan sekali butang notifikasi tu supaya korang dapat notifikasi konten abang. Okay, abang buat konten pasal Bobo Boy, pasal Meka Mato, pasal Ejen Ali. So yeah, pastikan anda subscribe. Okay, jom kita mulakan dengan kita punya spoiler review. Alright, jom kita bincang. Macam biasa, macam minggu lepas, kita nak bincang setiap satu perkara, dan kita mulakan dengan shot ni, iaitu shot bersama Dr. Hisham. Datuk Hisham. So Datuk Hisham ni siapa? Kita ada sedikit pengenalan pasal dia. Datuk Hisham ni minggu lepas, dia ni adalah asalnya timbalan ketua bandar, timbalan Datuk Bandar. Kemudian sekarang ni oleh kerana Datuk Othman dah mungkin macam nak bersara ke apa ke kan, so dia ni dah balik daripada luar. Okay, dia asalnya duduk dekat luar 8 tahun tau. 8 tahun dia menetap di luar Cyberjaya. So dia balik semata-mata untuk jadi Datuk Bandar, dan sekarang ni dia berjumpa dengan Gans dan juga Dayang. Okay, dia kata macam, wah, ni first time dapat jumpa Mata. Okay, dapat jumpa penyelamat Cyberjaya. Okay, so macam dalam babak ni kita dapat berkenalan sikit dengan dia punya karakteristik lah. Karakteristik Datuk Hisham ni. First kali dia muda daripada diorang semua. So dia macam sedikit modern, hip sikit. Dia bawa masuk kopi. Okay, ni macam nak tunjukkan yang dia ni jenis orang-orang yang follow the trend lah. Dia siap cakap macam, oh, minumlah kopi ni, viral tau. So macam nak cakap ini ni follow trend. Dia muda, dia macam dia berkarisma, dan juga dia seorang yang rajin. Bila Dayang bagi dia file suruh baca, okay, Dayang nak buat presentation, nak bagi tahu dia semua benda. Dia kata, oh, tak apa, saya dah baca. Okay, saya dah baca dah. Ada benda lain tak? Faham? Jadi dia memang seorang yang rajin, lepas tu dia modern, dia hip, dan juga dia peramah dan berkarisma lah. Dia macam karakter yang kadang-kadang bila kita jumpa buat pertama kalinya, kita rasa macam tak suka sebab dia terlalu perfect untuk sebagai seorang manusia. So itulah dia, Datuk Hisham. Pengenalan kita lah, first time kita dengar suara dia dan sebagainya. Abang tak tahu kenapa, tapi abang rasa design dia, okay, rupa Datuk Hisham ni ada sikit macam Datuk Khairi Jamaluddin, okay, Menteri Kesihatan Malaysia. Abang rasa mungkin sebab memang datang daripada KJ ni, okay, Datuk KJ. So kita tengok je, nanti wow nak confirmkan ke tidak abang tak tahulah, tapi ini memang macam KJ sikit lah. Okay, style dia, rambut dia ke belakang apa semua. Alright, so kita pergi ke babak ni pula. Kita nak bincang sikit berkenaan dengan Rudy dan juga ejen-ejen baru. Okay, abang panggil dia orang ejen-ejen baru, by the way. Alex, Kim, Rizka dengan Sam tu, abang panggil dia ejen-ejen baru sebab diorang baru sampai kan. Bukan ejen muda Rudy, ejen baru Alex. So diorang ni abang rasa ejen baru ni diorang akan banyak masalah dengan Rudy dan Alisha. Alisha kita cakap kejap lagi, but Rudy memang sentiasa tak puas hati dengan orang. Okay, last week kita bincang yang Rudy ni sebenarnya dia betul-betul protektif dengan pasal kawan-kawan dia. Dia sangat protektif. Bila apa yang berlaku dengan Chris tu, dia yang paling marah sekali. So ni dia masih tak puas hati basically. Walaupun yang buat tu Rizka, tapi dia tak puas hati dengan semualah empat ejen baru. So bila macam ejen baru ni macam provoke sikit je, dia dah macam marah. Something yang kita boleh ingat tentang Rudy. Dan benda yang abang bincang, abang pause kat sini, abang bincang sebab abang rasa diorang ni akan ada macam lawan lah. Okay? Ada bincang juga semalam masa tengok sama-sama dengan Seafood Squad, siapa yang akan lawan siapa kalau ada one on one di antara ejen baru dengan ejen muda, siapa yang akan lawan siapa. Abang just suka-suka cakap yang Rudy akan lawan dengan Alex lah, sebab masing-masing pun Inviso kan. Tapi kita tengok macam mana nanti. So diorang tengah main game macam deck warriors lah. Seriously, masa abang kecil, abang imagine satu hari nanti kita akan dapat teknologi macam ni untuk abang main kat Yu-Gi-Oh. Sebab abang terlalu suka Yu-Gi-Oh masa abang umur 11-12 tahun tu. Abang terlalu suka Yu-Gi-Oh.
Abang bayangkan benda ni boleh jadi, but ni kartun je. Anyways, abang suka tengok Zaz dekat sini. Abang tak tahu kenapa. Zaz betul-betul suka. Tapi tanpa suara lah. Okay, dan kat sini juga Kai ada cakap dia dapat beli benda ni. Benda ni dah sold out, dah tak ada dah. Tapi dia dapat beli benda ni sebab dia punya kawan dekat kedai game. Kawan dia pun nama Kai juga. Abang tak tahu kenapa. Dia name drop mungkin sebab nama dia sama, ataupun dia name drop sebab satu hari nanti Kai tu akan main peranan dalam cerita Agent Ali. Tapi kita tengok macam mana lah. Abang tak tahu kenapa, tapi abang rasa adakah kawan Kai akan masuk campur dalam, lepas ni akan terlibat dengan cerita. Mana kita tahu kan? Mana kita tahu. Mungkin dia akan terlibat. Abang punya hati cakap mungkin akan terlibat. So dekat sini babak ni first time Ali punya gang rapat Ali, kawan paling rapat Ali. Okay, daripada musim 2 Ali rapat dengan Kai, Iman dan juga Moon kan. So Ali, Kai, Iman, Moon, Kai dengan Iman first time dapat tahu yang Alia tu adalah ibu Ali. Okay, so ni waktu reaksi diorang. Pun character moments yang abang suka. Very nice character moment. Dan kemudian ada something berlaku dengan Ali. Benda ni abang nak tegur daripada first abang tengok minggu lepas, episod 2, bila Ali blush dengan komen-komen dari Moon. Moon cakap, oh patutlah Ali handsome, betul Ali muka merah. Guys, itu bukan bermaksud Ali suka dekat Moon. Ali just malu sebab orang cakap dia handsome. Okay, abang rasa abang macam Ali. Orang puji abang je, muka abang merah. Orang puji abang je, muka abang merah. Abang akan cuba elak, abang akan tunduk, tutup muka, but orang tak boleh puji abang. Orang puji abang, muka abang akan merah. So abang faham perasaan tu, tapi bukan bermakna dia suka dekat Moon. Okay, tapi ada possibility. But tolonglah, ni lah cara kanak-kanak, tak payah nak ship sangat. Jangan. Tak ada lah, kurang je. Waktu ni, okay, waktu ni, kalau orang cakap abang macam ni, abang pun akan merah juga. Tu je abang nak cakap. Tapi sekarang dah kena cari balik. So kita pause dekat sini sebab kita nak bincang berkenaan dengan Alicia dan ejen baru. So Alicia versus ejen baru. Tadi abang cakap pasal Rudy, sekarang pasal Alicia pula. Okay, kita akan bincang pasal ejen-ejen paling bagus dalam keseluruhan keseluruhan ejen-ejen muda. Okay, tapi apa yang abang boleh confirm dengan korang, Alicia dan Rudy adalah dua ejen terbaik untuk semua ejen muda. Okay, ejen muda ada berapa? Ada 12 orang kan. So top 2, number 1 dan number 2 is Alicia and Rudy. Diorang memang yang paling bagus. Okay, Ali pun bagus, but Ali kita tak masuk dulu. Kita cakap Alicia dengan Rudy dulu. Okay, so diorang berdua ni memang confident lah yang diorang boleh lawan dengan ejen-ejen baru. So sebab itulah ada macam orang kata dalam episod ni ada set up lawan-lawan di antara Alicia dan Rudy versus lawan dengan ejen-ejen baru lah. Okay, dengan Rizka. Contoh macam sekarang ni Alicia dengan Rizka, ada possibility Alicia dengan Rizka akan lawan, ataupun Rizka punya perlawanan akan pergi dengan ejen Chris. Abang bincang semalam juga dengan Seafood Squad, mungkin Chris akan return. So Chris yang akan take lawan di antara Alicia, si Rizka dengan lawan dengan Rizka. Alicia akan lawan dengan Sam. Kita masih tak tahu gadget Sam guna apa. Kita masih tak tahu. And then dan Rudy akan lawan dengan Alex. Nampak macam impossible, but I'm pretty sure Rudy boleh lawan dengan Alex. Okay, so buat masa ni nampak macam sedikit memang baik lah, yang tak layan, yang tak menyakitkan hati sesiapa is Agent Kim. So kita tengok nanti episod-episod akan datang apa yang Kim akan buat. Tapi seriously, episod 1 dan 2 Kim memang tak ada buat apa-apa untuk menyakitkan ejen muda kita. So abang memang buat masa ni 3 ni lah, Alex, Sam dengan Rizka, Rudy, Alicia dengan Ali, dengan keseluruhan ejen muda sebenarnya. Sebab semua tak puas hati yang Rizka ni sakitkan cederakan Chris. Banyak benda ni abang suka. Diorang just letak macam seedling, saya letak benih untuk satu hari nanti pokok bibit-bibit benci dan rasa ingin balas dendam tu akan keluar tak lama lagi, dan kita akan dapat perlawanan yang best di antara karakter baru kita, ejen baru kita dengan ejen muda. Ambil kau meja semua bergegar-gegar. Alright, jom kita sambung. Ni kenapa ada perhimpunan agung ni? Waktu ni dalam wayang hari tu semua orang gelak. Bakar, untuk pengetahuan korang, dia punya komedi on point. Okay, untuk episod 1 dan 2 Bakar punya komedi is on point. Okay, abang suka bila Wow buat Bakar sebagai karakter yang
cukup kelakar untuk buat kita gelak, tapi pada masa sama cukup ada cukup impact untuk buat kita rasa sedih dan sebagainya. Okay, Bakar punya karakter ni dah sampai tahap tu. Dia dah sampai tahap kalau Bakar buat lawak, kita memang akan gelak. Kalau Bakar sedih, kita akan ikut sedih bersama dengan dia. Okay. Dulu abang memang tak berapa minat Ejen Bakar. Kalau korang suruh abang tier list kan, karakter paling mana yang paling abang suka sampai paling abang kurang minat. Abang tak benci sesiapa, but yang abang kurang minat, Bakar akan masuk dekat bahagian abang yang kurang minat tu. Tapi makin lama abang makin suka. So dalam buat masa ni, dalam 2 episod musim 3 ni, Bakar dah masuk karakter yang abang suka lah. Alright, waktu ni ada banyak pelakon waktu ni. First kali Rudy masuk, dia cakap kenyangnya kini masuk bilik ni. Abang nak cerita sikit pasal Rudy. So Rudy ni, dia asalnya masa dia kecil dia orang susah. Ingat tak dia punya flashback dia masa dia di musim 2 dulu, kita nampak flashback dia ni orang susah, nak makan kena curi duit dan sebagainya. So sekarang Rudy, dia satu karakter yang akan makan apa sahaja. Dia akan makan sebab dia pernah rasa susah tu dan dia appreciate makanan lah. Dia sangat suka makan. Okay? Itulah karakter Rudy sekarang. Okay, abang tak tahu orang perasan ke tidak, but bila dalam trailer ada satu bahagian tu yang Rudy, Alicia tengah cakap-cakap, Rudy muka macam fokus tengah makan. Dia tengok habis dia tengah makan, sambil makan. Dia jenis orang yang abang rasa tak akan bazir makanan. Dia akan sentiasa makan apa yang boleh dia makan bila dia nak makan. Sebab dia tak nak apa yang berlaku masa dia kecil-kecil dulu berlaku lagi sekarang. So itulah Rudy. Dia abang rasa macam sedikit character trait dia macam kenyangnya tu, it's something mungkin orang tak kisah, tapi abang kisah. Abang macam wah, tengok Rudy sekarang dapat makan. So dia makan. Okay, Rudy dapat makanan, dia makan. Dia tak ada memilih-milih ke apa. Dia tak macam Ali boleh tak bagi sarapan. No, dia akan makan. Okay, dia macam bulat sikit, but bulat yang lebih cool lah. Okay, bulat macam memang tunjuk aku nak makan lah. Dia tak. It's a very good character trait yang mungkin orang tak perasan. Lepas tu apa pula yang berlaku? Ali cakap dengan Rudy, kau cakap betul. Okay, ni apa yang Rudy cakap dalam musim 2 dulu. Kau cakap betul. Tu yang tapi sekarang, dulu Rudy akan cakap memang betul kan. Rudy mungkin akan cakap macam tu. Tapi oleh kerana Rudy sekarang dah nampak Ali ni siapa, dan kemudian dengan memang dia punya perangai yang sangat-sangat overprotective tu, dia cakap, inilah aku tak suka pasal kau. Okay, dia cakap macam tu. Dia sebenarnya dengan cara dia sendiri, dia try berikan Ali satu motivasi lah. Okay, jangan give up sebelum cuba. Okay, belum cuba belum tahu. Okay, itu basically message yang Rudy cuba sampaikan. Dan abang memang rasa terkejut jugalah sebenarnya. Abang tahu Rudy dah berubah, Rudy dah tak benci Ali ke apa, tapi pada masa sama bila abang tengok benda ni, abang macam wow, Rudy sebenarnya sayang bukan sayang lah, maksudnya dia kisah pasal Ali. Okay, dia kisah pasal Ali. Dan dalam babak ni pun Ali bukannya orang yang macam malu-malu untuk tunjukkan perasaan dia. Ali pun macam terima kasih Rudy. Dia macam, lepas tu Rudy pula macam tak payah nak terima kasih, jom. Macam tu tau. Dia macam Ali tunjuk apresiasi, tapi Rudy macam konon tak terima. Tapi Rudy confirm sebagai satu karakter, dia macam rasa happy yang dia dah sikit pun dapat tolong Ali, berikan Ali motivasi. Sebab Ali buat masa ni dia tak ada motivasi. Ali tengah fikir aku tak boleh, tak ada Iris, aku tak boleh. Tapi Rudy punya ayat ni yang buatkan Ali kata, well, kita cuba. And mungkin Rudy tahu benda tu, Ali pun tahu benda tu. So diorang dengan cara diorang terima benda tu. I like it so far. Ini character moments yang abang memang betul-betul suka, dan perlu ada lebih banyak lagi dalam animasi. Tak kisahlah dari WoW ke dari Monster. Okay, benda-benda macam ni. Tadi pada awal video, abang dah bincang pasal Gans dengan Dayang berjumpa dengan Datuk Hisham. Kalau korang fikir balik, that's the first time diorang jumpa Datuk Hisham. Itu kali pertama Gans dan Dayang jumpa Datuk Hisham, dan kali pertama kita sendiri jumpa dengan Datuk Hisham. Apa pandangan korang tentang Datuk Hisham? Korang sus tak dengan Datuk Hisham? Kalau korang sus, korang sama macam Dayang dengan Gans. Dayang dengan Gans, diorang betul-betul suspicious kepada karakter Datuk Hisham. Sebab tu sekarang dia tengah buat research secara diam-diam dengan tentang Datuk Hisham. Okay, so diorang suspicious dengan Datuk Hisham. Macam abang first time jumpa Datuk Hisham, dari minggu lepas abang tengok gambar dia, abang dah suspicious. But
Abang betul-betul suspicious sekarang. Bila abang tengok diorang berdua pun suspicious juga. Diorang macam macam sesuatu yang tak sesuai. Okay, abang cakap tadi dia macam terlalu baik kan. Itu yang Gans perasakan. Gans rasa macam dia terlalu perfect, dia terlalu baik sampai rasa macam nak tumbuk. Itu yang Gans cakap. Waktu ni dalam wayang abang meremang bulu roma. Obviously I always do that. And Alex crazy bro. So kita kat sini nampak ya, Alex bukan sekadar badan besar, but dia dan nampak macam kuat ke apa, but dia punya analytic mind, dia punya minda dia sangat, dia analisis dia bagus lah, tu apa nak cakap. Okay, dia boleh baca pattern sampai dekat bahagian ni, dia boleh dengan mudahnya lepasi bahagian ni. Okay, sebab dia nampak pattern tu, dan bila terbuka dia, gate-gate ni semua terbuka, dia lari sekaligus pom pergi. Okay, so ya, dia bukan sahaja nampak macam gagah ke apa, dia juga seorang yang bijak lah. Tu yang abang nak sampaikan. Waktu ni muzik dia tu je. Teruskan. Ali Big Brain Time number 1. Untuk episod ni first time kita tengok Ali buat something yang agak bijak lah. Dia lawan dengan robot besar ni dengan gasing mak dia, gasing dia sekarang, and then digunakan yoyo untuk deflect gasing tu supaya gasing tu tak serang dia, dan you know, dia berhasil. Ali Big Brain Time number 2. Okay, dia cakap kan senang kalau ada Iris kan, tapi kalau itulah dia cakap. Dan lepas tu tanpa perlukan Iris, dia tetap selamat daripada obstacle yang big brain ni lah. Okay, obstacle yang perlukan orang berfikir. Dalam semua obstacle yang dia lalui, okay, semua benda yang dia lalui untuk untuk stage pertama ni, satu ni je yang betul-betul kena pakai otak lah. Yang lain tu macam lebih kepada arah fizikal, which is macam yang kita expect lah. Orang akan tanya abang ni lepas ni nombor 2 agak-agak apa. Abang rasa lepas ni nombor 2 dia akan uji ketahanan mental. Yang ni macam ketahanan fizikal, lebih kepada fizikal at least. Yang kedua nanti akan lebih kepada mental kot. Okay, diorang kena solve puzzle ke, diorang kena solve mystery ke, diorang kena pergi buat misi ke, or something, I don't know. Alright, so buat masa ni, lepas ke semua obstacle tu, tinggal 8 orang. Okay, 8 orang, 4 ejen baru dan 4 ejen muda. Kat sini kita boleh bincang tentang hierarki kehebatan semua ejen. Kalau korang tanya, dalam banyak-banyak ejen muda mana yang paling bagus, yang paling ejen paling kuat lah, senang cerita. Untuk ejen muda 4 orang ni lah, Alisha, Rudy, Ali, Iman. Okay, kalau korang tanya abang dari segi kekuatan, abang rasa itulah dia, Alisha, Rudy, Ali, Iman. Okay, Iman kuat, but like I think Ali boleh kalahkan Iman lah, sebab Iman ni Iman. Okay. Untuk yang ejen lain, abang rasa macam ikut ni juga. Okay, Kim yang paling kuat, Alex, Rizka dan Sam. Sam paling tak kuat, tapi dia paling belagak sekali. Lempeng nanti kan budak ni. Gitu. Tak adalah, joking. Okay, so yeah, ini yang kita boleh bincangkan lah. Dan sekarang ni akhirnya kita sampai ke bahagian yang terakhir. Okay, abang panggil ni Tower of Hell. Siapa main Roblox dia tahu. Jom kita sambung. Sudahlah bro, kau tak boleh lepas ni. Music waktu ni best. Just want to tell you guys that music waktu ni best. Oh, waktu ni paling kelakar sekali. Suara Rudy and then facial expression diorang. Kepala. Aduh, hai. So abang memang dah lama plan untuk bagi korang hint tentang bab ni. So abang rasanya dalam beberapa hari lah abang start macam kepala ho dekat social media. So kalau warriors perasan, diorang diam je lah kot. Kalau orang yang dah tengok perasan, diorang diam je lah. Bagus lah. Okay, it's not a spoiler from me. Okay, it's just a no context spoiler lah. Okay, orang tak faham kenapa abang tiba-tiba kepala ho. But then now orang yang dah tengok episod ni macam, oh patutlah abang ni kepala ho. Yeah, this is waktu ni abang rasa waktu paling best dalam episod ni. Selain dari part lawan-lawan music best, this one is the best lah. Kepala ho, it's so good. Waktu ni ada something menarik. Okay, nampak Kim? Nampak tak Kim? Okay, mungkin korang tak nampak screen kecil, but Kim macam woohoo, Kim macam tu untuk Ali. Kim is very supportive kepada Ali. Why? Kim tak kenal Ali tak kenal Kim.
Hmm. Suspicious. Okay, itu suspicious saja je, salah je. Suspicious sikit. But I don't know why. Kenapa tak tahu kenapa abang nak suspicious. Maybe Kim is the best person to ever live dekat dalam dunia Agent Ali. But abang suspicious dengan karakter yang terlalu baik. Okay, karakter yang macam overly perfect ni macam abang macam sedikit suspicious lah. Okay, macam dengan Dr. Hisham, Dr. lagi Datuk Hisham, Dr. Hisham tu lain. Datuk Hisham dengan Kim. Okay, dan Alisha muka proud, macam proud. That's my friend right there. Okay, so yeah, very good. So, 4 ejen terbaik dapat upgrade daripada ejen Gita. So, 4 terbaik dalam waktu sekarang ni yang kita nampak adalah Alex, Kim, Rizka dengan siapa tu namanya, Alisha. Okay, so sebab itulah kita nampak Alisha ada pegang macam panah tu. Okay, biasa kan dia lastik je, tapi kali ni dia ada panah tu. Apa rasa itulah upgrade yang Alisha dapat daripada ejen Gita, yang mungkin kita akan tengok pada mungkin episod 3 dah ada ataupun episod 4 nantilah. Okay, mungkin episod 3 dia tak terus ada upgrade tu. Mana kita tak tahu. Alright, so ini adalah keputusan untuk pusingan pertama. Okay, nombor 1 ejen Kim, lepas tu Rizka, Alisha, Alex, Ali, Rudy, Sam, Iman, Roza, Moon, Mika, Kai, Jet, Zaz dan bulat-bulat yang last lah. Oleh kerana Rizka cederakan Chris, jadi Rizka tolak 10 mata dan Rizka turun ke 36 poin, betul-betul bawah Iman, atas Roza. So Rizka memang tak puas hati lah. So Ali dapat top 4, dan bila Ali dapat top 4, kita akan tengok upgrade pada Ali. Dan sebab itulah kita dapat tengok banyak pakaian upgrade dalam trailer. Dan kita nampak kan Ali memang dah ada pakaian yang lebih cantik, lebih baru daripada sekarang. So itu sebenarnya datang daripada ejen Gita. Itu bukan Satria. Ramai yang tanya abang, Satria, adakah itu Satria? Mungkin itu Satria, but I don't think so. Kalau Gita yang bagi, I don't think that's Satria. Itu bukan Satria, tapi itu adalah upgrade daripada ejen Gita, which is nice. Dan abang rasa apa yang kita nampak dalam trailer tu adalah benda apa yang kita nampak dalam gasing tu. So gasing tu dia boleh hasilkan macam satu barrier kan. Gasing tu keluar barrier macam tu. So mungkin benda yang sama dia letak dalam pakaian tu. So pakaian tu pun akan keluarkan barrier juga. Dari pakaian Ali boleh keluarkan barrier. So nampak macam Ali buat kuasa psychic yang power, padahal Ali cuma guna barrier tu. Mungkin macam tu lah. Tu apa yang abang nampak. Tapi kita tunggulah nanti bila kita dapat tengok bahagian tu. Mungkin dalam episod 3, episod 4, episod 5 kita tak pasti. Alright, so kita dah sampai ke scene terakhir. Alright, inilah part terakhir apa betul-betul nak bincang berkenaan dengan Datuk Hisham. So Datuk Hisham, macam abang cakap awal-awal tadi, dia karakter yang nampak macam terlalu perfect untuk jadi macam terlalu perfect lah. Too good to be true. Okay, too good to be true. Oleh kerana itu abang memang suspicious dengan dia. Sekali lagi abang sebut suspicious dengan dia. Ada apa pasti ramai juga kat luar sana yang memang cakap Hisham sus. But ada something yang Hisham cakap dekat bahagian ni, okay, yang buatkan abang confirm Hisham bukan orang yang kita expect. Okay, so ini masih dalam keadaan masih dalam teori ya adik-adik. Ini bukan confirm abang Din dah cakap ni betul memang akan berlaku. Nope, still teori. Tak tahu betul ke tidak. But you know, something yang kita kena apa tu orang kata, kena pertimbangkan lah. So abang ni seorang peminat satu siri animasi, nama dia Avatar The Last Airbender. Abang memang minat sangat. Abang dah tengok keseluruhan series tu 6 kali. So musim 1 sampai musim 3 6 kali. So ya, abang minat Avatar The Last Airbender. Sekarang abang nak cerita sikit apa yang berlaku dalam Avatar The Last Airbender. Okay, nak kaitkan sikit dengan apa yang berlaku, apa yang Hisham cakap dekat sini. Okay, so dalam Avatar The Last Airbender ni, bahasa kita first tengok bahasa kita first jumpa karakter-karakter kita diberitahu yang sebenarnya mereka sekarang sedang berperang. Okey, ada satu perang berlaku di satu dunia yang telah berlarutan selama 100 tahun. Okay, perang tu dimulakan oleh negara api. So by the way, korang tak tahu, mungkin kalau korang tak tahu, Avatar The Last Airbender ni dia macam show elemental lah. Okay, dia ada kuasa angin, api, air, tanah. So negara-negara pun terbahagi kepada angin, air, api, tanah. Okay, so negara api dia decide untuk tawan semua negara-negara lain. So benda ni dah berlarutan selama 100
tahun. So pada musim 3 episod 6, by the way, spoiler alert kepada Avatar. Abang cadangkan korang tengok Avatar Last Airbender sebab dia salah satu animated show yang paling best abang pernah tengok seumur hidup abang. Seriously best gila. So pergi tengok. Mungkin ada kat Netflix, tak tahu ada ke tidak. Carilah cara nak tengok macam mana. Tapi yang penting pada musim 3 episod 6 di Avatar and the Fire Lord, tajuk dia tak salah abang. Okay, dia basically back story macam mana mulanya perang 100 tahun tu. Okay, Fire Lord yang mulakan, nama dia Fire Lord Sozin. So Sozin ni yang mulakan, dia bersama dengan Avatar Roku. So Avatar ni, by the way guys, dia satu-satunya manusia yang boleh kawal keempat-empat elemen. Okay, sebab tu dia kuat lah. So Sozin, Fire Lord Sozin, dia jumpa Avatar Roku. Dia cakap dengan Avatar Roku, well, kita kawan dari kecil. Sekarang ni aku nak share dengan kau aku punya plan. Aku nak berikan kehebatan, aku nak share kehebatan negara api dengan seluruh dunia. Maksudnya dia kata dia just nak expand. Dia nak expand negara api. Dia nak share apa yang negara api ada dengan seluruh dunia. Sebab dia kata negara api ni negara yang paling maju, yang paling kukuh dari segi ekonomi. Jadi dia nak share dengan seluruh dunia lah benda-benda ni dengan negara lain, okay? Dengan negara air dan juga negara tanah lah. Sebab negara angin biasanya tak ada tanah. Diorang tak duduk setempat. Diorang berpusing-pusing. Diorang nomad. Okay, so Avatar dengar. Okay, Avatar ni basically macam hero dia lah kan. Avatar ni dengar, dia kata macam tak boleh. Okay, aku tak nak buat benda ni salah. Bukan benda yang betul. So diorang start bergaduh dan kemudian barulah bermula perang tu, dan perang tu berlarutan sehingga 100 tahun. Kenapa abang cerita semua ni? Sebab benda yang sama abang rasa berlaku dekat babak ini. Okay, di mana Hisham cakap dia nak share kemajuan Cyberraya ke seluruh dunia. Ayat dia sama guys, ayat dia sama. Dan abang pasti dekat WOW ramai yang tonton Avatar The Last Airbender. Sebab macam abang cakap, Avatar The Last Airbender ni one of the best shows that ever existed. Okay, top 10, definitely top 10 best cartoons ever. So Avatar Last Airbender ramai peminat, dan abang pasti WOW mungkin ambil inspirasi daripada Avatar Last Airbender juga. So sebab tu abang berani cakap yang Hisham bukan karakter baik, tapi Hisham adalah someone yang nak cuba expandkan kuasa Cyberraya ke satu dunia, dan mungkin akan menimbulkan peperangan. So abang masa tengok dekat wayang, abang dengan adik abang kan, kita orang berdua kan. So bila Hisham cakap je macam ni, abang terus pegang tangan adik abang. Abang cakap dengan dia nak perang. Dia nak perang. Jadi adik abang macam, perang apa? Abang cakap Hisham nak perang. Dia cakap macam ni, dia cakap dia nak share kemajuan Cyberraya ni, aka dia nak tawan negara lain. Dan bila orang nak tawan negara lain, confirm lah orang tu macam, mana boleh. So startlah berperang. Ya, abang tak tahu lah pandangan korang, tapi abang memang rasa Ejen Ali akan pergi ke arah tu. Akan pergi ke arah perang di antara negara, ataupun at least perang di antara mata dan mata. Okay, mata yang suka perang dan mata yang tak suka perang. Okay, mungkin macam tu. So mungkin kita akan tengok ejen-ejen baru, diorang akan main peranan juga sebab diorang dari luar kan. So mungkin salah satu ejen tu negara dia yang first kali yang si Hisham ni nak tawan. So mungkin dia akan minta tolong ke apa ke, dan dia faham keadaan ke apa, kita tak tahu. Okay, mungkin ejen baru tu akan main peranan untuk benda ni. Adakah benda ni akan berlaku, perang ni akan berlaku? Abang tak pasti. Ini semuanya cuma teori. Jangan cakap abang confirm benda ni. Cuma yelah, macam abang cakap, Avatar Last Airbender, Ejen Ali, ada kemungkinan benda tu berlaku sebab ayat dia memang sama. Ayat dia sama. Alright, kita akan stop dekat sini video ni. Abang dah rakam 1 jam 7 minit sekarang, by the way guys. Abang kena buang banyak ni. Terima kasih banyak-banyak semua kalian menonton. Kita jumpa lah di video akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada semua members. Korang semua memang terbaik. Assalamualaikum. Bye bye.